dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Suhairi bin Hassan Basri. Saya mengikuti program Bachelor of Engineering Safety and Health Management (BHNA). Di learning center saya bertempat di UM Green Hill, Ipoh Perak. Di mana untuk video kali ini saya akan membuat present untuk project management iaitu EBTM 3103. Okey, sebelum ini saya akan menceritakan dulu apa itu konflik. Konflik dapat definisikan sebagai apabila seseorang itu mempunyai percanggahan pendapat di antara orang lain sama ada dengan rakan sekerja yang lain, keluarga, majikan atau seseorang yang berurusan dengan beliau. Konflik ini juga boleh berlaku sama ada di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja, iaitu seperti di rumah khususnya. Okey, pada pendapat yang bercanggah akan menimbulkan ketidakbolehterimaan sesuatu perkara dan akan mewujudkan konflik kerana sukar untuk mendapat kata sepakat atau kesepahaman dalam membentuk sesuatu keputusan yang muktamad. Okey, mengikut Thomas 1976, satu proses yang bermula bila satu pihak tersebut menganggap satu pihak lain telah menghantar ataupun menumpukan sesuatu kepentingan pada dirinya. Selain itu, menurut beliau lagi, seseorang pengurus menumpukan 20% daripada masa kerjanya bagi menyelesaikan masalah konflik kerja tersebut. Istilah konflik ini berasal daripada perkataan Latin iaitu conflictus yang membawa maksud striking together. Apa itu konflik? Untuk menangani masalah konflik ini juga, perkara yang perlu dikaji adalah untuk melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini. Selain daripada itu, tekanan perasaan dari seseorang juga hendaklah dikaji dan difahami. Menurut Leo, 1967 tidak akan dapat diselesaikan sekiranya tiada yang mewakili untuk kepentingan pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Oleh sebab itu, isu konflik ini akan berterusan sehingga tiada wakil untuk menyelesaikan kepada permasalahan ini. Baron 1988 berpendapat biasanya individu yang mempunyai kuasa cenderung untuk mengkritik pekerja hanya apabila ia marah, kecewa dan tidak berupaya mengawal kemarahan. Akibatnya makhluk bala yang ditunjukkan tidak spesifik atau tidak dipertimbangkan dengan sewajarnya. Menurut Linden dan Mitchell 1985, pada jangka masa panjang, kritikan sebegini akan merendahkan prestasi, mempengaruhi sikap dalaman dan juga menjanakan tindakan negatif yang berterusan terhadap otoriti tersebut. Emosi negatif seperti kemarahan dan kebencian yang dijanakan oleh kritikan yang destruktif mungkin mengurangkan kesediaan seseorang untuk berhadapan dengan individu lain dalam keadaan harmoni. Baron 1988. Okey, di sini juga saya akan menerangkan iaitu jenis-jenis konflik yang wujud di dalam pembelajaran kita kali ini. Okey, konflik terdiri pada konflik diri. Konflik diri membawa kepada maksud konflik ini ialah melibatkan sifat keberkaitan diri sendiri. Ia melibatkan keputusan perlu ditentukan oleh diri sendiri. Yang kedua, konflik di antara manusia, interpersonal. Konflik ini melibatkan sesama manusia bila berlaku percanggahan pendapat di antara satu sama lain, terutamanya dalam sektor pekerjaan. Konflik pasukan. Manakala konflik ini berlaku apabila keputusan yang dibuat tidak mendapat persetujuan di antara pasukan yang lain. Ini merumitkan apabila berlaku bincangan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Projek pengurusan pemasang parlimen. Projek pengurusan pemasang parlimen memerlukan kerjasama yang seimbang di antara majikan dan pekerja bagi melancarkan pemasangan tersebut. Sekiranya tiada berlaku konflik di antara majikan dan pekerja, hasil yang didapati adalah amat memuaskan. Perkara ini penting bagi menjaga kertas syarikat perkahwinan itu sendiri untuk menaikkan nama di dalam bidang pengurusan perkahwinan. Pelanggan hanya ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Masalah pekerja dalam pengurusan projek perkahwinan. Pekerja sentiasa bergaduh di antara satu sama lain
apabila berlaku konflik, pekerja akan mencari jalan untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap sesuatu perkara tersebut. Sentiasa ada pembalasan sesama pekerja lain apabila ingin menyuarakan pendapat masing-masing. Pekerja hanya mementingkan diri tanpa memikirkan perasaan kawan pekerja yang lain. Sentiasa datang lewat. Sikap pekerja yang sentiasa ambil mudah tentang ketetapan masa merupakan konflik paling besar yang perlu dihadapi oleh pihak majikan. Masa amat penting kerana akan beri kesan pada banyak pihak yang terlibat. Ketidakjujuran pekerja. Apabila majikan beri amanah kepada pekerja untuk melakukan suatu projek perkahwinan khususnya, ada pekerja mengambil kesempatan dengan mencuri sama ada dari segi wang, barang-barang atau lain yang baru pada maksud seperti tidak bekerja dengan jujur, beri masa, tidur semasa bekerja. Kecuaian pekerja. Kecuaian pekerja bermaksud sentiasa tidak peka apabila sesuatu tugas itu diberikan. Contoh berlaku kecuaian apabila barang yang diperlukan tidak disertakan semasa proses pemasangan pelamin. Semasa pemasangan pelamin tidak fokus sehingga berlaku kemalangan seperti pelamin roboh. Ini akan beri impak negatif kepada syarikat kahwinan itu sendiri. Okey, di sini juga saya akan membuat kesan-kesan konflik yang wujud pada manusia. Boleh dilihat daripada tingkah laku manusia. Perubahan sikap. Pertama, akan cepat marah. Kedua, mudah bosan. Ketiga, tidak mampu mengendalikan urusan rutin. Yang keempat, cepat marah. Yang kelima, hilang rasa lucu. Yang keenam, bersikap negatif. Perubahan fizikal. Selalu sakit, selalu kurus atau gemuk. Hilang keceriaan diri. Lesu, letih. Tidak berhias, kasar. Suka mengelamun, sering lupa. Dan kerap mengasyikkan diri apabila berlakunya konflik pada diri beliau. Perubahan emosi. Terlalu cemburu, sedih dan terlampau sensitif terhadap pandangan orang lain terhadap diri beliau. Terlalu gembira atau riang, ego dan mementingkan diri sendiri. Kemurungan, kerisauan atau kebimbangan. Kaedah untuk mengatasi masalah konflik ini. Bagi menyelesaikan konflik dalam pengurusan syarikat, pengurusan perkahwinan, semasa menjalankan projek perkahwinan, pihak majikan perlu mengambil langkah yang tepat bagi menyelesaikan masalah yang berlaku ini, iaitu melalui kaedah bertolak ansur. Kaedah yang paling berkesan untuk mengelakkan konflik dalam sesebuah pengurusan. Kerana pekerja-pekerja dapat menerima pandangan atau pendapat serta dapat bekerjasama bagi menjayakan suatu projek perkahwinan dengan lancar. Iaitu melalui sikap ini juga akan melancarkan projek di mana ada sikap toleransi ataupun tolak ansur di antara sesama pekerja tersebut. Dan seterusnya adalah bekerjasama. Teknik yang berkesan apabila perbincangan dianggap sebagai sumber pertukaran maklumat. Selain itu menitik beratkan situasi menang-menang. Kaedah ini sangat efektif apabila berlakunya masalah yang kompleks. Penyesuaian merupakan kaedah apabila memberi kepentingan keutamaan kepada kehendak individu lain yang akan memberi impak pekerja akan rasa selesa dan puas hati. Pekerja dan majikan akan sentiasa menjaga hati dan akan mengatur pertuturan yang lebih baik sesama mereka. Mengelak merupakan teknik yang sentiasa digunakan supaya sesuatu konflik tidak menjadi lebih teruk. Pekerja atau majikan cuba mengelak diri daripada berhadapan dengan konflik dengan cuba berbuat tidak tahu, tidak mahu bercerita atau bersuara, dan akan cuba mengelak di dalam sesuatu konflik. Jadi melalui persembahan ini saya ini yang untuk subjek EBTM 3103 projek manajemen hasil daripada saya sendiri, itu Muhammad Suhairi Bahasa Masri. Saya dapat menjelaskan kepada tutor dan harap tutor faham dengan persembahan saya kali ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas persembahan saya ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.